إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita memikulkan akan perintahan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan beban di atas kita, dan sama-sama kita jagakan diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala murkakan terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang bukan Tuhan jadikan kita ni dengan sia-sia. Pastilah kita kena tahu dan berasa di dalam hati adanya sifat kesedaran untuk kita memikulkan akan amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia ada 3 konsep sebesar-besarnya. Yang pertama, hendaklah kita memahami kata kita ni wajib kena mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menjadi, yang cipta, yang menghidup, yang mematikan kita. Kemudian hendaklah kita melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita sama-sama mengabdikan diri kepadanya sebagai balas budi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah taala jadikan jin dan manusia melainkan hanya supaya manusia dan jin itu mengabdikan diri kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita ada di atas muka bumi ini di dalam arti kata kita kena berbudi pekerti sebagaimana Islam itu telah gariskan kepada kita. Kerana wajibnya kita sebagai umat manusia hendaklah ikut jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam masalah budi pekerti. Kerana Allah Ta'ala kata terhadap Nabi kita, kata, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau itu di atas budi pekerti yang elok, tidak ada garisan yang kita nak tahatkan dia. Dengan sebab itu, apabila kita ni sebagai manusia tahunya kewajipan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, maka hendaklah kita melaksanakan konsep kita yang kita mengetahui tadi. Kerana ada banyak di kalangan manusia yang tidak mengetahui akan tujuan perkara yang tersebut, sebab itulah mereka itu hidup tidak tahu kanan ataupun kiri,
tak tahunya tujuan yang Tuhan menjadikan dia. Akan tetapi alangkah ruginya kalau kita sebagai manusia diberanakkan oleh manusia juga, makanya Allah di atas muka bumi ini sekali sahaja. Apabila kita kembali klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dapat keuntungan apa-apa pun daripada Tuhan. Bahkan kita dapat siksaan yang ngeri, yang dahsyat, yang tidak ada terhingganya. Siksaan yang Tuhan cedera bagi mereka yang tak kenal Tuhan, mereka yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang tak kenal kata diri dia Allah Ta'ala beban di atas dia daripada amalan kebaikan, amalan saleh dan sebagainya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala nak daripada kita ni supaya kita usaha untuk diri kita. Utama sekali sifat mas'uliyah, sifat yang kita kena sedar kata kita ni adalah wajib jaga diri kita sendiri. Wajib kita bawanya bekalan untuk diri kita sendiri dulu, belum daripada kita lagi gaduh hak Tuhan ni. Kerana mas'uliyah kita, kesedaran kita, yang pertama sekali kita kena berikan kepada diri kita. Kenapa? Kerana tiap-tiap manusia ni tak dapat tidak, dia kena ada hari kesudahan. Setiap orang mengetahui perkara tersebut. Akan tetapi sidang Jumaat yang dirahmati, betapa ramai mereka tidak ambil ilmu pengetahuan itu mari bebankan pakar di dalam hidup. Ambilnya ibrah, ambilnya pengajaran daripada dia lihat, daripada dia tahu, daripada dia mengertikan akan ajaran. Tetapi sikit sahaja mereka yang nak memahami akan maksud yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Ini pertama sekali yang kita kena sedar sebagaimana kita ni manusia. Manusia yang pahal kata dia manusia, manusia yang beriman, manusia yang ada agama Islam sahaja. Lain daripada tu, ia tak yakin pun kata dia tu ada kewajipan yang hebat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada dia. Ia tak tahu. Fi dhalalim mubin, dalam keadaan yang sesak yang nyata, tidak tahu kata nak pergi ke mana. Allah Ta'ala kata yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin. Hari yang kita akan dapat perkara yang kita amal daripada kebaikan, muhdara, dia datangkan kepada kita. Katanya ahli tafsir, di kalangan tokoh-tokoh ahli tafsir yang mu'tabarin, ayat ning-ning yang kita boleh akan rasa awal pertama kali bila apabila kita dikembomikan oleh kawan-kawan kita, saudara kita, tutupnya akan tanah di atas diri seseorang manusia di kalangan kita ni. Hari itulah kebaikan amalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadi satu orang, satu ke orang rupanya manusia yang mari jadikan temankan kita di dalam alam barzakh, yang kita akan duduk berai diri kita sebentar sahaja. Kerana Tuhan kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanahlah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, dan kita akan masuk pula kali yang kedua di dalam tanah, dan tak beberapa lama Allah Ta'ala akan bangkitkan kita daripada tanah menujukan alam yang kekal abadi dikenakan dengan alam akhirat. Dengan sebab itu mula-mula tanah itu ditutupkan di atas kita, maka datangkan amalan kita dalam rupa seseorang manusia yang berbau sedap, yang muka itu jangak, sehingga sahib sendiri, kita sendiri pun tanya, mung ni siapa mai duduk dekat aku ni, mung ni siapa mai duduk dekat aku. Lalu amalan itu jawab, boleh cakap dengan kita. Ini bukan dongeng, perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata di dalam hadis yang sabit daripada baginda. Kata aku ni adalah amalan yang saleh yang mung tadi itu buat,
yang mung tadi itu bekal, yang mung tadi itu beriman dengan Tuhanmu yang sebenar. Itu makna kata yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, ya datang mari, wa ma amilat min su'in, dan setengah daripada manusia bawa kejahatan pergi jumpa dengan Tuhan, bawa kekufuran, bawanya perkara-perkara yang kemerkaan, bawanya perkara yang tidak berguna untuk dirinya. Lalu apabila dia tengok amalan kejahatan dia dalam rupa orang hahuduh, orang tak jangok, dia tanya, mung ni siapa? Mung ni pia pula, berbau tak sedap begitu lalu ni. Jauhlah kami, jauhlah aku, jauhlah mung daripada aku. Lalu amalan itu jawab kata, mung ni tak cek kat aku ni siapa? Aku ni amalan hak mung ni juga, kekufuran hak mung, benda yang kemerkaan hak mung buat terhadap Tuhan mung. Hari ni ku mari tepi mung. Lalu dia kata, tawaddu law annahu nabai tawaddu law anna bainahu wa bainahu abadan ba'ida. Eloknya kalau mudah jauhkan daripada aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah taala beri dah amaran dulu. Masa hidup dunia ni, kalau kita tidak ada sedar, masa kita ada umur, nagi sedar apabila ada dalam kubur, nagi sedar apabila ada hari kiamat nanti, sedar apa lagi? Tidak, bukan masa dia dah. Dengan sebab itu kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, ambillah fursah, ambillah masa yang Tuhan beri kita, umur yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kita sementara saja ni, untuk kita isikan perkara-perkara jadi terpakai untuk diri kita sendiri. Allah Ta'ala beri umur kita ni bukan perkara yang mudah. Betapa banyak lagi manusia yang nak kepada perkara yang kita itu tak ada, berasa ada harga. Orang yang kena duk seksa dalam kubur sekarang, mereka itu nak pada umur hak kita ada, masa hak kita ada, tapi mereka tak kuasa nak ambil dah, habis masa. Dengan sebab itu kesedaran yang kita kena tanamkan di dalam diri kita, kata kita ni adalah kewajipan kena jaga diri kita sendiri. Bukannya kita kena duk gantung dengan orang tu, dengan orang ni. Ni terkadang kita gantung kepada orang, siapakah kita sendiri tak tahu kata jalan keluar macam mana. Dengan sebab itu agama kita sebagai agama Islam yang nak mengajarkan kita sebagai umat manusia, beri pandai untuk jagakan diri, beri mikir sendiri, beri buat sendiri, mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri di atas landasan dan contoh tauladan yang dikemukakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, yang pertama sekali, lepas daripada kita dengar ayat Al-Quran daripada surah Al-Imran ayat 30, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Marilah sama-sama kita sedar terhadap diri kita sendiri. Sedar ni mana kita khabar diri, berasa tak lalai. Kerana manusia ni duk dengan lalai. Lalai dengan kerja, lalai dengan anak pinak, lalai dengan kawan, lalai dengan khabaran, lalai dengan hidupan mewah tu mewah ni. Sedangkan benda tu Islam tak ada sekat, tetapi hendaklah guna perkara tu. Jangan sampai tahap sampakah kita lalai daripada benar-benar, lalai daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada amanah yang Allah Taala bebankan di atas kita. Kerana benda tu apa, tahsiniyat sahaja, bukan asas yang kita nak buat guna selama-lamanya. Kerana benda tu apabila kita pejam mata terlucuk habis daripada kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita supaya jagakan diri, supaya kita nak tahu kata Tuhan nak balas tiap-tiap orang tu amalan hak kita itu kerja. Hari ni orang kecek banyak, sorak situ sorak sini, cakap tu cakap ni, projek tu projek ni banyak. Tapi orang nak lama sungguh, nak buat kerja sungguh, nak memperlaksanaan apa yang dia cakap, boleh bilang anak jari. Kenapa? Kerana perkara tersebut tadi adalah perkara yang kita sebagai manusia sendiri ni kena berasa kata diri kita adalah kena tanggung amanah.
Orang tak berasa kata dia ni ada amanah nak tanggung. Bagaimana dia nak buat hijab perkara-perkara yang berat? Nak tanggungnya amanah Allah Subhanahu wa taala ni, sidang Jumaat yang dirahmati, langit dan bumi Allah taala tawarkan untuk nak jagakan amanah, fa abaina ay yahmilnaha. Mereka itu tak tanggung. Bukan tolaknya ajaran Tuhan dak, tapi mereka tambah tak kuasa nak tanggung. Langit begitu lalu kuatnya kekuatan dia, bumi begitu kuatnya kekuatannya, akan tetapi tak tanggung. Pihak tanggung kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, hei manusia, sedialah iman kamu, sedialah Islam kamu, sedialah ihsan kamu, sedialah tauhid kamu, supaya kamu satu hari Tuhan nak kata pada kita dengan ini perkataan, litujza kullu nafsim bima tas'a. Allah Ta'ala nak balaskan kepada kita ni dengan apa yang kita usaha. Iman kita kena usaha. Bagaimana kita nak beriman, we kena dengan apa Tuhan nak, apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat contoh tauladan mari dalam masalah beriman. Kena pergi dengan ilmu pengetahuan, bukan pergi dengan gamuk, bukan pergi dengan adat istiadat, bukan pergi dengan perasaan. Tak, dia kena pergi dengan ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul, supaya kita itu berjumpa semua perkara cara kita nak beriman ni. Kalau pada dengan akal fikiran kita, nescaya Allah Ta'ala tahu turunnya Quran, nescaya Allah Ta'ala tak bawanya datang kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadai dengan akal fikiran manusia. Tetapi tidak sama sekali. Masalah iman adalah masalah kita kena dengar Tuhan, dengarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanan ke, depan ke, gi ke, berhenti ke, semua tadi itu tercatat di dalam Al-Quranul Karim, tercatat di dalam hadis Sayyidil Mursalin sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak memahami? Pasti kita hendak mendekati diri kita dengan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu pengetahuan yang baca tentang cara bagaimana kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama dia ada masalah setelah daripada kita iman di sisi kita, mazhab ahli sunnati wal jamaah bukan sekadar duduk di dalam sahaja, bahkan kena adanya kesan buahan daripada iman, yakni amalan yang saleh, supaya kita itu kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah amal ibadat pun sama, pasti kita kena reti rukun dan syarat, retinya cara-cara kita nak beriman dengan, cara-cara kita nak beramal dengannya, bukan sekadar kita khayal dan gamuk dan kita mikir sendiri. Itu tak, itu bukan. Dengan sebab cara kita nak mikir sendiri, nak gamuk sendiri, tak payahlah Tuhan hantar Nabi waktu turunnya Quran wahyu mari sampai ke 23 tahun, tak. Tetapi bukan lagu tu. Setengah daripada manusia kita dah faham kata apabila kita tahu satu perkara, ya dah lah, tak ada cek, tak ada periksa, tak ada tanya, tak ada mengaji tambah. Itu bukan. Ini bukan. Kebanyakan maaflah orang Nusantara kita akhlada ilal ard, suka dok lagu tu. Sari-sari tak ada nak mengaji, wi tambah cara nak beramal, wi jadi molek. Dak. Sekadar apa yang ada aku nak buat sekadar ni. Ini bahaya. Supaya dengan rangkai kita, diri kita, tak cek langsung, berat lagu tu. Hari ni tak boleh kita buat lepas diri lagu tu. Amalan kita yang kita nak ke muka, Tuhan katakan litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah Ta'ala nak balaskan tiap-tiap diri dengan apa yang dia itu usaha. Summa tujzahul jazaa'al awfa. Allah Ta'ala akan balaskan baik yang kita buat untuk diri kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai balasan yang tidak ada garisan yang kita itu terkhayal di dalam akal fikiran kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dia nak balas lagu mana? Sidang Jumaat yang dirahmati, balas tara mana Tuhan nak wik kita? Coba kita dengar hadis sahih daripada hadis sahih Bukhari, hadis kudusi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, qala Allahu jalla jalaluh, Allah Ta'ala katakan, addattu li'ibadiyas salihin,
aku sediakan bagi hamba aku yang buat amal yang saleh, yang beriman, yang ada ihsan, yang adanya tauhid, ma la ainun ra'at, perkara yang dia tak pernah tengok dengan mata kepala, wala udhunun sami'at, tak pernah dengar suara itu dengan telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di dalam jiwa hati seseorang manusia. Nak rakyat kata perkara yang Allah Subhanahu wa taala balaskan kita sendiri sebagai manusia taknya kapa kata Tuhan nak uwi begitu lalu. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala apabila kata walitujza kullu nafsin bima tas'an, ini mana perkara yang bukan mudah hak Tuhan nak uwi. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalihi, tak masuknya syurga seorang kamu dengan sebab amalan kamu sama sekali. Lalu sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, sekali pun ya Rasulullah? Nabi kata, na'am wala ana, sekali pun aku. Illa man yataghammadahu Allah bi rahmatihi wa fadlih. Mereka siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kelebihan kepada dia dan rahmat kepada dia. Nak rayak kepada kita kata nikmat hak Tuhan nak balas kepada kita ni, hei manusia, bukannya perkara mudah. Kita ni hari-hari naik turun iman. Terkadang menghalabah nafsu di atas iman, terkadang menghalabah dunia di atas akhirat. Nak buat perkara-perkara yang kita berasa nak buat, berasa nak khenak orang, berasa nak berdeki ke orang, berasa nak nak perhabiskan nikmat orang tua, nikmat benda-benda yang tak molek yang berasa di dalam diri kita. Tetapi apabila kita terikatkan diri kita dengan ajaran agama, perkara tu boleh kikiskan, boleh menghapuskan perkara-perkara perasaan itu, boleh kita menetapkan diri. Dengan sebab itu Allah bil ilm, jaga-jaga dengan ilmu pengetahuan yang kita kena tahu, supaya kita dapat kesedaran diri kita ni dengan ilmu pengetahuan, bukan pergi dengan cara-cara sia-sia dan bukan. Kemudian Allah Ta'ala kata al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya pada hari ini, hari mana? Tubik dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, hari hak kita tidur mula-mula sekali di dalam kubur, tu mula-mula balas bagi kita. Yang kedua, hari lepas daripada tu, makna kata hari apabila kita boleh masuknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga tak ada jauh seumpama kita kira, neraka pun tak jauh seumpama kita kira. Jika gini bagi mereka yang beriman, tahulah perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemukakan di dalam hadis-hadis yang sabit daripada baginda. Al-yawma tujza, hari ini aku akan balas, Tuhan kata, kullu nafsin bima kasabat, tiap-tiap diri, semua orang, semua hak mari sini, hak duduk rumah lagi, hak ada atas muka bumi ni, semua Allah Ta'ala akan balas, tiap-tiap orang, tak ada kecuali. Tiap-tiap orang seumpama mana, seumpama Tuhan merezekikan kepada kita tiap-tiap orang. Semua orang kita ramai begini, Tuhan rezeki belaka. Begitulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan balas belaka bima kasabat, dengan perkara yang dia itu buat kerja. La zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman apa-apa. Siapa dia buat molek, dapat kebaikan. Siapa buat tak molek, balas dengan kejahatan yang dia itu kerja. La zulmal yaum. Dalam dunia nak cari keadilan payah. Kita orang pakai miskin, terkadang kalau kita naik mahkamah, kita tak dapat hak kita. Tetapi kalaulah kita depan Allah Subhanahu wa taala, dia kata la zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman apa-apa. Siapa dia buat lagu mana, lagu tu aku nak balas. Wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Hari itu Allah Subhanahu wa taala bawanya neraca timbangan yang adil. Siapa dia bawa data sebesar biji sawi daripada kebaikan, dia akan dapat kebaikan itu.
Siapa dia bawa biji sawi kejahatan, dia akan kena balas kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan bagi dia dan dia tak taubat daripada perkara-perkara yang dia buat kerja tadi. Dengan sebab itu, tidak ada lagi hari yang kita berasa puas hati malaikat hari ya Allah Subhanahu Wa Taala janji al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Walaupun ramai setara mana anak cucu tu ada, sebentar sahaja Allah Ta'ala itu hisab. Dengan sebab itu kita sebagai manusia, sedarlah diri kita, kata kita ni adalah manusia yang kena hidup dalam muka bumi ini sementara sahaja. Taklah berpanjangnya sebagaimana kita duk khayalkan. Dengan sebab itu, kena ada sama api di dalam hati tadi itu. Api berapa? Api iman. Api apa? Api Islam. Dua lampu ni lah baru kita nak cerahkan hidupan kita atas muka bumi yang tidak adanya perkara yang memuaskan hati seseorang. Tiap-tiap orang tadi itu adanya cobaan. Kita tengok ya terkadang kata dia ada kesenangan, sebaliknya di dalam jiwa dia, dalam hidupan dia ada cobaan yang berbagai-bagai cobaan. Kenapa tu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak cobakan kata dia tadi itu nak tetap kedak, kalau dia nak gelosor, nak gelicir, kalau lagu mana, di situlah kita sebagai manusia kena ada perkara-perkara tu untuk kita memahami dan mengertikan perkara untuk kita pakalkan umur kita, supaya kita tak jadi orang yang rugi dan tak jadinya orang yang tak dapat kebahagiaan apabila kita kembali kelak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada perkara itu mustahil sama sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupa kesedaran yang kita itu kena ada sebagaimana kita ni orang yang beriman. Pertama sekali kita nak ringkaskan dengan cara cepat, yakni kita kena sedar kata kita ni kalaulah kita berumah tangga, adanya keluarga, wajib kita kena membebankan perkara itu. Hal diri kita terhadap ahli kita, terhadap anak-anak pinak kita, terhadap guru kita, terhadap ayah ibu bapa kita, terhadap kawan kita, semua balik ni kena kira belaka. Janganlah kita lepaskan perkara-perkara ini. Kita kena sedar kata kita ni sedang-sedang dok buat amal, sedang-sedang dok cedanya kebaikan untuk menujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Tuhan membalaskan kebaikan kepada kita. Yang kedua, tiap-tiap mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu pengetahuan di kalangan alim ulama terutamanya, dia ni adalah kena ada kesedaran untuk diri dia. Kata kena beri pahaman yang betul kepada umat masyarakat. Jangan sama sekali kita ambil sifat al-ananiyah, henke tua nampak diri, ataupun al-maliyah, anani mali, gapo-gapo apa muga benda kena upah, kena gapo.
Nak sebar agama, kira duit dulu depan. Ini tak boleh. Kesedaran ini kita kena sedar kata kita ni adalah mas'uliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang Tuhan bagikan kepada kita. Kalaulah kita letakkan hati sekadar mana kita nak nampak pada diri dan nampak pada harta benda sikit saja, orang pasal tu hidup dalam keadaan hina dan mati perkering. Orang yang ada Allah Ta'ala buat kerja kerana Allah, pertahankan maruah agama ini dengan sebab dia sedarkan kata diri dia adalah mas'uliyah dapat Tuhan. Orang ni hidupnya basah, matinya dapat kebahagiaan, dan dapatnya orang itu sanyung sebab Allah Subhanahu wa taala itu kasih kepada dia. Seorang sebagaimana hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang apabila Allah Taala itu kasih, nadahu Allah tabaraka wa taala Jibril alaihi salam. Allah Taala panggil Jibril alaihi salam di sisinya, Jibril, aku kasih kepada orang ni, maka hendaklah mung tu kasih pada dia. Maka panggilnya Jibril semua para malaikat yang ada di langit, semua para malaikat Allah Taala itu kasih pada orang ni, dan aku pun kasih pada orang tu. Maka semua wahai para malaikat, kasihlah kepada orang tu. Maka sifat kekasihan tadi itu akan turun di atas muka bumi ini. Sebab itulah mereka yang mempergerbankan diri dia kerana Allah Subhanahu wa taala sebanyak agama yang molek kepada umat manusia, orang ni tak lain tak bukan Allah Taala mulia. Manusia walaupun tak kenal pada dia, tetapi hati dia sahuti, hati dia mulia, hati dia agungkan. Sebab itulah hari mati seseorang yang letakkan diri dia kerana Allah Subhanahu wa taala, yaumun azim, hari yang besar, hari yang hebat, kerana Allah Subhanahu wa taala bukanya pintu terimanya amalan dia di sisi Allah, di sisi malaikat, di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai akhir sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai manusia kena sedar kata kita ni manusia, kena ambil budi pekerti hak manusia tadi itu mari pakai untuk diri kita. Jangan sama sekali kita ambil cara lagu lain, dan kita kena semangat sama pada diri kita. Ni terkadang kita berala semangat daripada diri kita sendiri, dok tipu diri kita sendiri, sedangkan kita ada kuasa, adanya kebolehan, adanya kemegahan untuk awak kerja perkara yang molek lagi, tetapi kita dok berala diri kita, dok pelekeh diri kita sendiri, dok perhabis semangat kita sendiri. Ini tak boleh. Kita sebagai manusia, terutama orang jadi kaki depan, kena beri semangat sama kepada diri, kepada umat masyarakat, kepada orang Islam dengan cara umumnya, kerana dengan semangatlah mereka boleh memikulkan amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan apabila kita itu boleh memikulkan amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, keberkatan akan datang pada diri kita, keluarga kita, tanah air kita, negara kita, dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan daripada agama kita terhadap kita tiap-tiap orang, terutama pemuda-pemudi di kalangan lelaki ataupun perempuan. Dan kita sebagai ayah dan ibu nak cara molek anak kita, tarbiyah molek, semangat molek, beri kebaikan pada dia. Dia ada kebaikan gapo buat, kita puji ratik, kita semangat ratik, kita akak lagi kedudukan dia supaya kita itu boleh gembira dengan dia, dan kita pun akan gembira juga sebab anak cucu kita jadi orang molek, orang yang ditupai, boleh tupai oleh umat masyarakat. Itu sahajalah perkara-perkara yang kita kena berlakukan di atas muka bumi ini supaya Allah Subhanahu wa taala meredai terhadap kita, dan kita akan dapat balasan ganjaran daripada Tuhan dengan cara sempurnanya pada hari yang kita akan jumpa dengan Tuhan. Yang kita tadi itu kena jumpa sore-sore. Tiap-tiap orang kena jumpa Tuhan sore-sore. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap orang itu kena jumpa dengan Tuhan sore ke sore. Maka sedarlah kata kita ni sebagai manusia, supaya kita itu tak rugi apabila kita sapa masa Allah Subhanahu wa taala panggilkan kita kelip. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.